Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan rakan tugas Najib Arif dan anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan dan kami bersiaran secara khas dan langsung dari luar ya Najib. Di mana kami sebenarnya kali ini? Raya pertama ni kita special sikitlah bagi Pantau Belanjawan. Selalunya Nina seorang je buat Pantau Belanjawan kan. Kali ini kita berdua. Kali ni berdua. Bukan berdua, ada lagi seorang tamu. Dia bagi ruang sikitlah. Najib Arif ni keluar sebab Najib Arif ni ialah sejak dah berusia sikit. Bagi peluang keluar juga. Tapi ini kita bersiaran dari inilah Pondok Azmo Guest House di Pulau Meranti, Puchong yang menjadi lokasi untuk penggambaran kita. Daripada awal pagi sehinggalah sekarang sebenarnya. Betul. Kita banyak daripada awal pagi ke niaga awal ni pukul 11 ni pun kita bersiaran dari sini. Hari raya pertama ini pelbagai topik kita bincangkan. Sudah pastilah raya ni tahun ni mencabar sikit Nina. Orang kata pasal kos semua naik, purchasing power ataupun kuasa membeli ni kurang lah, makin mahal. Tapi tengok orang beratur juga beratur beli. Ramai juga ni. Nina pun beratur juga. Saya tengok kita. Dah tukar dah. Tukar beli online semua. Tapi dalam Pantau Belanjawan Nina, kita nak bawa topik khas sikit sebab bila kita bercakap pasal menjelang perayaan sehingga ke perayaan, selepas perayaan, aspek yang paling penting yang kadang kala ramai orang tertinggal adalah aspek pengurusan kewangan. Dia dah shock nak raya apa semua, prepare apa semua, terlupa lepas raya tu tak ada duit. Jimat tak ada, pembaziran ada lagi. Jadinya itu yang kita bincangkan dalam Pantau Belanjawan ni. Bukanlah mudah untuk menguruskan perkara ini kerana ialah raya, orang kata setahun sekali sebagai contoh. Tapi bagaimana untuk mengawal hawa nafsu itu dalam perbelanjaan. Tapi paling penting bijak untuk berbelanja. Ini bukan perkara baru. Dan banyak kali kita bincangkan topik tentang pengurusan kewangan ini. Tapi kita nak bawakan orang pakar. Kalau siapa biasa mendengar podcast dan sebagainya, Financial Faiz adalah podcast yang selalu cakap pasal kewangan peribadi ni. Ini sangat penting untuk kita faham. Kita bawakan individunya. Encik Faiz sendiri, terima kasih kerana bersama dengan Pantau Belanjawan pada waktu ini. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Lupa nak pergi Selamat Hari Raya. Kuih pun separuh dah habis. Sejak tadi kita dah guna apa semua kan. Pertama sekali lah untuk Hari Raya ini, Faiz ni macam mana? Podcast okey semua steady? Alhamdulillah. Najib, thank you sebab jemput saya ke sini sekali dengan Nina. Untuk jawapan tu, podcast semua tu cantik. Memang ramai orang nak masuk podcast, nak menceritakan belah dia, cerita tentang dia. Itu yang paling penting. Yang menariknya untuk anda di luar sana, kedua ni ada podcast tersendiri. Najib pun ada podcast, Faiz pun ada podcast. Saya je belum ada podcast. Tapi saya punya tak standing lah, Faiz. Kita pernah collab untuk podcast kita sebenarnya. Tapi saya rasa viewers yang banyak tengok tu adalah viewers Faiz. Tapi dapat kesan limpah sikit. Tapi kita belajar sesama kita lah. Saya banyak belajar daripada Faiz sendiri dan juga sama-sama lah kita belajar kan. Okey, topik kita ni pengurusan kewangan. Ini banyak kali lah kita sebut dan sebagainya. Before kita go deep, kita nak tanya tak macam mana Faiz? Faiz, macam mana pengalaman raya every year? Macam mana? To be honest, selepas kita dah membesar ni, pengalaman raya ni dia adalah sama. Dia sama, dia ada perubahan bila ada penambahan dalam keluarga lah. Contohnya dah berkahwin ataupun dah dapat anak. Tetapi in general ialah sama. So bila dia sama tu, kita dah boleh expect. Dia tak boleh kata, tahun ni nak raya, nak kena pakai duit banyak. Sebenarnya, bila dah habis raya tahun ni pun, kita tahu tahun depan akan ada raya lagi. So sebenarnya dah boleh plan benda tu daripada sekarang. Ini sama juga dengan konsep kahwin, lebih kurang lah. Kahwin tu memang sekali. Okey, orang kata raya ni special, kahwin pun sekali. Bergantung, betul. Betul. Tapi selalu orang akan kata, alah kahwin cuma sekali kan. Sebab tu kena belanja besar. Tapi dia tak fikir ke kahwin betul sekali. Tapi perkahwinan tu setiap hari. Betul. So mana lebih penting? Yang tiap hari ke ataupun yang satu kali? Sama juga ataupun marriage. Betul. Itu beza. Exactly. Saya belum merasailah perkahwinan yang everyday tu lagi. Jadi itu pengalamannya. Sebab ada kalanya bila kita dah berkeluarga ni, orang ramai kita faham nak sediakan anak-anak dan sebagainya agak mencabar untuk orang ramai. Ini realiti semasa. Tapi pada masa yang sama, pengurusan yang bijak itu tidak boleh ketepikan. Sebab ada kalanya kita memang nak persiapan dan sebagainya, tapi nak mengukur baju dia badan sendiri. Ini kerap kita dengarkan ayat ini. Tapi tak mudah lah. Kan? Kadang-kadang kita nak menang juga Hari Raya ni. Macam mana nak menang pada ukuran sendiri itu? Dia macam ini. Kita nak menang kat mana? Kita nak menang semua? Memang tak boleh lah. Resources kita limited. Bagi contoh, kita tengok 10 kawan-kawan kita dekat social media. Seorang tu pergi jalan makan angin, seorang tu beli baju baru cantik, seorang tu makan luar tiap hari, seorang beli kereta mahal. Kita tengok dia orang semua tu, kita kata kita semua nak macam itu. Tapi kita kena tahu, setiap orang tu yang ada kereta mahal, maybe rumah dia kecil.
Yang ada rumah besar, maybe dia tak boleh makan luar. Ada kos lepas Ada dia lah. kos. Tapi dia tak tunjuk yang maybe Dia tak pergi jalan-jalan pergi Australia, tapi yang dia makan biasa-biasa, dia tak tunjuk yang makan biasa. Dia tunjuk yang dia jalan-jalan pergi Australia, setiap tahun dia akan keluar luar negara. So, bila kita comparekan diri kita dengan orang lain, kita menang kat semua tempat, kita akan kalah dekat semua tempat. Sebab apa? Bila kita nak lawan semua tu, tapi resources kita boleh maybe menang 1-2 benda lah. Maybe kita boleh ada kereta besar dan kita boleh makan dengan sihat, dengan best. Tapi nak beli rumah yang cantik, contohnya kat Bangsar, contohlah tak boleh, apa kita buat? Kita ambil loan yang berlebihan. Kita buat pinjaman yang berlebihan. Handphone yang patut kita tak perlu beli pun, patut kalau kita tak ada kereta besar dan rumah besar, kita boleh beli handphone tu cash. Tapi sebab kita dah beli kereta besar dan rumah besar, kita terpaksa buat pinjaman untuk beli handphone tersebut. Itulah jadi masalahnya bila kita nak bergelawan dan bergaduh dengan semua orang, kita akan terperangkap. Ya, ini menarik sekali. We cannot have it all, orang kata kan. Yang kena pilih lah mana. Sebab daripada dulu saya suka berkatakan perkara ini tentang priority orang berbeza-beza. Apa yang kita mahukan dalam kehidupan ini. Ada satu orang melihat kita mungkin kalau beli kereta lebih mahal, baik pergi bercuti. Kalau beli rumah mahal, baik beli kereta Honda sebagai contoh kan, Type R. Tapi bergantunglah kepada individu tu, dia nak pakai kereta, apa priority dia. Ada orang memang merasakan bahawa investment dalam percutian dan experience itu adalah kelebihan kepada mereka. Yes. Ada yang merasakan bahawa pembelian rumah lebih penting berbanding dengan perkara yang lain. Itu hak individu. Tapi kalau kita balik pada raya ini, ramai dalam komuniti kita, masyarakat kita ada kalanya mengejar perkara tersebut dan budaya tersebut sehingga terlupa tahap kemampuan mereka. Betul. Dan pada akhirnya membawa kepada keberhutangan. Betul. Sekarang ini, dahulu saya pernah bincang dengan Faiz ni pasal BNPL. Oh, buy now pay later ni hangat. Tak apalah ke mana platform sekalipun, beli baju ni tukar macam ni nah, guna BNPL, bayar nanti bulan-bulan dan sebagainya. Ada kalanya anak-anak muda kalau ramai yang berguna perkara ini, kita belum ada data sepenuhnya, terjerat. Betul. Baru-baru ini saya berjumpa dengan Bank Negara pun mengatakan bahawa exposure kepada BNPL ni tak besar kepada seluruh sistem kewangan, sekitar 0.3%. Ya, tetapi trend itu semakin meningkat. Khususnya untuk golongan anak muda. Bagaimana untuk menguruskan kewangan ini supaya tidak berhutang dengan kemudahan yang ada ini? Sangat tempting sebenarnya, BNPL dan sebagainya, pada pandangan Faiz sendiri. Sebenarnya saya pernah jumpa dengan orang yang berniaga lah. Dia kata satu cara untuk membuatkan barang dia laris adalah dia offer BNPL. Meaning barang dia tu mahal, tapi kalau dia offer je BNPL, terus benda tu boleh dijual. So BNPL ni membuatkan orang yang tak mampu jadi dia rasa mampu. Bukan dia mampu, dia masih tak mampu sebab benda tu sebenarnya hutang. Tapi dia buat dia rasa mampu. Daripada gaji dia RM3,000 contohnya, nak beli satu handphone RM9,000. Ada handphone sekarang ni RM9,000. Tapi nak beli macam tu, nak tunggu 3 bulan gaji. Habis tu takkan tak makan tiap-tiap bulan. So maybe dia boleh saving RM500 sebulan. Nak tunggu sampai RM9,000 rasanya kena 18 bulan. Kalau I kira betul. Dia tak nak, dia nak sekarang juga. Tiba-tiba dia add to cart, tengok boleh pakai BNPL. So daripada tak mampu jadi rasa mampu. So selagi kita tak sedar benda ni, kita tak sedar lagi kita tak mampu sebenarnya. Dan kita akan terjerat dalam tu. Itu nombor satu. Nombor dua, kita kena sedar yang dekat luar sana memang ada banyak organisasi yang nakkan kita punya pembelian. Duit tak ada lagi. Sebab duit tu dia punya. Dia pinjamkan. Dia nak sale tu. Exactly. So jadi dia memudahkan kita. Cuma masalah dia sekarang ni, dia orang punya mekanisme tu adalah amat besar. Yang menjualnya platform dia. Yang memberikan BNPL pun platform dia juga. So daripada dulu tak boleh jadi boleh. In the end of the day, for the next 2, 3, 4 tahun untuk beli handphone berhutang untuk 4 tahun untuk beli handphone, kalau motor ke boleh terima lagi, at least motor tu boleh ke hulu ke hilir untuk ada satu keperluan. Handphone pun keperluan, tapi handphone RM9,000 pada gaji RM3,000 itu bukan keperluan. So jadinya dengan adanya BNPL ni memang membuatkan sesuatu yang kita tak boleh beli, kita jadi rasa boleh beli dan kita akan beli, dan kadang-kadang bukan kita beli satu. Sebab BNPL tu kalau RM9,000 bahagi berapa bulan, maybe RM300 sebulan. Mampu lagi lah nak beli laptop, nak beli konsol gaming. Boleh, daripada tak mampu jadi semua mampu. Tapi kita nak tahu... sorry, Rajib tadi. Nina pernah menggunakan BNPL ataupun? BNPL belum lagi, tetapi saya hampir nak menggunakannya. Nampak macam tertarik jugalah bila nampak bayar bulanan sikit-sikit, kecil-kecil. Mungkin kita tak rasa awal-awal tu, tapi lepas dah 3 bulan dah accumulate tu baru kita rasa perbelanjaan kita,
pakai, rasa masih berkurangan, rasa macam banyak Gaji payment lebih kurang transaction. je. Gaji pun lebih kurang, kadang lebih banyak keluar. Kalau tengok BNPL punya method tu, dia akan tunjuk berapa kena bayar sebulan. Dia tak cakap berapa total kena bayar sebab dia nak kita fokus pada sebulan tu. Ya. Ini menarik sebab apabila BNPL kali pertama dikeluarkan ataupun jadi trend lah kiranya. Saya yang selaku menulis berita Hari Bisnes dan Ekonomi ni, saya tertanya-tanya apa kelebihannya BNPL. Jadi saya cuba. Saya cuba ke satu platform ni, saya cuba okey kita register. Senang ya register dia ni. Ada register sedikit. Kalau berbanding dengan pembiayaan bank dan sebagainya, banyak dokumen nak bagi ni, slip gaji lah, itulah inilah. BNPL senang. Sikit je dokumen bagi. IC ke apa saya tak ingat. Tiba-tiba je saya dapat kredit limit 3,000. Saya cakap macam mana saya sebenarnya dapat 3,000 ni, macam mana dia tahu saya punya kredit worthiness di tahap mana dia bagi. Lepas tu saya cuba, saya beli, saya bayar on time. Saya beli lagi on time. Tak silap saya 5 purchases saya beli. Lepas tu dia naikkan lagi kredit limit. Dia naik lagi 2,000 lah. Bila naik 2,000 ke 3,000 lebih kurang, saya dah 6,000. Saya fikir macam mana dia naikkan 3,000 itu, assessment dia apa? Penilaian dia kepada ni. Adakah sebab saya mampu bayar 5 kali saja sudah dapat? Sebab kalau kita guna kredit card, kita guna setahun walaupun bayar tiap bulan, belum tentu dapat naik kredit limit. Susah nak naik ni. Prudence level dia lain. Macam mana kita orang ramai faham benda ni? Sebab kita menanti Consumer Act ini untuk supaya boleh regulate BNPL ini dengan lebih lanjut kan. Tapi dalam keadaan sebelum ada regulation seperti yang kita mahukan ni, apa orang ramai perlu faham tentang BNPL ini? Susahlah nak bercakap kepada mereka, tapi setidaknya kita perlu sampaikan mesej ni. Okey, isu ni lebih kurang sama dengan isu digital bank. Baru-baru ni saya ada peluang untuk berbual dengan wakil-wakil daripada digital bank satu ni. Dia cakap benda sama. Dia lebih cepat, lebih laju daripada current financial institution, sebab current financial institution selalunya dia tengok secret. Dia tengok repayment kita balik kepada loan dia saja dengan dia tengok gaji. Tetapi digital bank yang ada sekarang ni, dia boleh tengok data-data yang traditional bank tak boleh tengok. Contohlah kita order makanan. Dia tahu kita order berapa banyak makanan, kita bayar berapa banyak. Dia boleh tahu kita pakai dia punya ride sharing tu macam mana. So, based on all this data ni, dia boleh build kita punya kredit internally. Itu untuk digital bank. Tapi tak salah untuk syarikat-syarikat yang jual barang tu dan dia provide BNPL untuk judge kita punya credit worthiness. Kalau lah kita miss satu payment, dia tahulah kita ni tak worthy sangat. Dia bolehlah adjust benda tu. Benda ni ada baik dan buruk. Contohnya apa Untuk orang yang tak pernah ada banking sistem langsung. Contoh dia tinggal dekat rural area. Traditional banks tak ada pun, branch tak ada pun dekat kawasan dia. Unbankable ni lah. Betul. The digital banks boleh approach dia dan juga BNPL pun boleh approach dia. Sebab yalah, kalau BNPL kita cakap pasal platform yang menjual barang tu, dia dah jual barang, tengok dia dah beli barang, tengok dia boleh buat BNPL pula. So, ada kebaikan dia. Tetapi, sama macam semua hutang-hutang yang ada sekarang ni, even kad kredit, bila kita salah pakai, dia jadi buruk. Bila kita pakai dengan baik, dia jadi amat baik. Cuma kita kena ada ilmu lah macam nak pakai dan bila nak pakai. Dan tertariknya lihat kepada kumpulan-kumpulan, kita boleh cakap rakyat ni yang mudah ikut budaya, ikut trend dan mungkin vulnerable. Dan kumpulan berapa umur ada kumpulan lebih tua ke, umur 18 ke 25 ke, berapa banyak yang mungkin based on your experience, pengalaman you, mungkin consultation, mungkin banyak jumpa you, nak tanya you ini mungkin daripada kumpulan umur mana yang you tengok punya banyak budak muda ni atau banyak orang tua, macam mana pengalaman you? Sebenarnya semua lapisan umur ada masalah masing-masing. Dia bukan pasal umur saja. Kita dah tua sikit. So kita nampak orang muda ni banyak kena, tapi sebenarnya yang sebaik kita pun ada masalah sama. Tapi masalah dari hati lah, nak follow the crowd, nak lawan orang lain. Ini semua memang kena di semua lapisan umur, tak kira usia, tak kira lokasi, tak kira dia punya education level. Even orang yang berpendidikan tinggi pun akan ada masalah yang sama. Cuma yang membezakan satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain adalah dia punya kebolehan untuk tahan diri dia. Dia tak nak ikut, dia tahu benda ni tak perlu pun. Selalunya yang insaf ni dah buat sekali salah. Dia buat satu kali salah, dia dah suffer, dia taubat. Tapi unfortunately kadang-kadang dia buat satu kali salah, dia tak sedar. Dia buat 2 dan 3 pada waktu yang sama. Kalau cakap pasal kad kredit, perbezaan dia kena umur sampai 21 tahun baru boleh buat this kad kredit. Tapi kalau BNPL tak ada pun regulation macam itu. So jadinya umur 18 tahun dah boleh buat macam boleh buat meminjam untuk benda yang dia belum perlu lagi. Impression dan sebagainya. Baru-baru ini Nina, kita bawakan laporan di Extra Awani juga, kita di Niaga Awani kita bincangkan dengan lebih dalam tentang pasal hutang isi rumah tinggi ni. 1.53 trilion pada akhir 2023. Betul, itu angka keseluruhan. Pecahan dia lebih 60% adalah hutang beli rumah. Lebih 13% adalah hutang pembiayaan kenderaan. Lebih 12% adalah hutang pinjaman peribadi.
Now, kalau kita lihat untuk hutang ni, orang kata macam biasalah tu, hutang tu kena ada, beli rumah, beli kenderaan apa semua ni basic necessities. Kita cantumkan pula dengan data KPK, apa yang KPK nasihatkan kepada orang ramai, hutang ataupun komitmen perbankan ini tidak boleh lebih 40% pendapatan individu. Kita dengar macam boleh ni. Padahal kalau kita campur rumah, campur kereta dah lebih dah kan 40%. Lepas tu KPK juga kata dari pendapatan individu tu 20% kena saving. Kalau kita kira by logic pendapatan sekarang ni memang tak cukup lah kan. Jadi orang dilema ni. Kebutuhan yang tinggi, hidup dalam hutang, rakyat Malaysia, ini realiti semasa. Bagaimana untuk kita melihat keadaan ini? Adakah ini alarming? Sebab ada orang kata macam dia blown out of proportion juga. Sebab hutang ni memang kena ada hutang. Cuma adakah ini di tahap berbahaya ke atau macam mana? Sebab 84% lebih berbandingkan DNK, Faiz, kalau kita lihat hutang. Okey, bila nak cakap pasal hutang ni dan savings macam tadi 20% tu, kena ingat, kita tak boleh belanja dulu baru save. Kita kena save dulu, lepas tu baki tu baru belanja. Kalau kita tak start benda ni pada umur 18 tahun, pada waktu umur kita dah dapat gaji pertama. Contoh gaji pertama maybe tak banyak lah. Kalau dia habis diploma, start kerja, kita ambil nombor bulat lah RM2,000. 400 dah kena siap-siap tolak. Masuk dalam you punya own savings. Tak kisahlah dalam bank ke, dalam amanah saham mana-mana ke. You belanja based on 1,600 saja. Kenapa? Sebab kalau you tak buat benda awal-awal, you tunggu, tak apalah, tunggu gaji RM3,000 lah, barulah kita nak letak 20%, RM600. So adalah RM2,400 untuk belanja-belanja. By the time kita gaji RM3,000, komitmen kita melalui BNPL lah, melalui hutang motor lah, dah bertambah-tambah, kita akan kata, betul, besar periuk, besar kerak. So macam mana kena start awal? So all these things about hutang yang terlalu banyak adalah sebab kita tak start kita punya kewangan tu daripada awal. Tapi, saya beritahu awal-awal lah, the next best time adalah sekarang. Habis you tengok benda ni, you tengok balik. Ada tak hutang-hutang yang boleh settlekan dulu? Settlekan dulu secepat mungkin. Lepas tu, savings tu memang kena ada. Sebab apa? Let's say lah RM3,000. Waktu tu masih single lagi. Nak kahwin. Dah kahwin dah RM4,000. Dah kahwin dapat anak. Lepas tu, anak nombor 2, anak nombor 3, ada yang nak pergi universiti. Bila nak save? Takkanlah umur 50 baru nak save. Memang dah terlambat. So, masalah ni tak akan selesai selagi kita tak actively selesaikan dia. Kita boleh salahkan orang lain. Rumah mahal, kereta mahal boleh, tapi kita ada option ya untuk pilih kereta yang murah sikit, untuk cari rumah yang kecil sikit. Ada masalah orang Malaysia ni dikatakan sanggup beli rumah mahal yang jauh as long as dapat rumah landed. Dia tak nak langsung beli rumah high rise. Dependent on the situation, terutama sekali dari segi finance, tak ada pilihan terbaik. You kena pilih based on you punya kewangan. Dan berdasarkan data daripada 2018 hingga 2023, kita lihat kadar hutang saban tahun lebih kurang lebih 5% dia meningkat. 51. Jadi adakah unjuran Faiz akan lihat trend ni, kadar hutang tu akan meningkat walaupun kita dah dalam fasa pemulihan, ada macam-macam iaitu usaha inisiatif daripada kerajaan untuk kukuhkan lagi ringgit kita dan bagaimana untuk kita mengurus dasar monetary, untuk kita uruskan fiskal negara. Bagaimana jangkaan Faiz untuk adakah kadar isi hutang akan lebih parah selepas ini ataupun akan lebih stable? Bagaimana? As long as kita nak consume. Okay, as long as kita nak consume and everyone wants to consume lah. As they grow older, they will always consume. I boleh cakap sampai berbuih-buih pun, sampai pengsan ada 10 orang macam saya cakap dekat online ke, dekat podcast ke, tetap orang akan consume. So dari segi ekonomi negara, I tak boleh buat apa-apa. Itu yang I kata. Itu yang ada orang kata, Faiz, you suruh orang save duit. Kalau orang cakap you tak belanja, ekonomi negara tak akan bergerak. Tapi I balas balik apa? That's not my problem. Sorry to say lah. I bukan menteri kewangan, I bukan menteri ekonomi. I adalah menteri untuk menjaga kewangan peribadi. So save yourself first. Okay? Sebab kalau ekonomi negara ini bagus tapi you hutang DSR, you debt service ratio 90%. Tak guna pun ekonomi negara bagus. So you jaga diri dulu. Ekonomi negara itu to you as an individual is secondary. So, jaga diri dulu, make sure that you janganlah consume semata-mata. Sebab kat luar sana, even handphone pun, tak kisahlah brand A ke, brand S ke, dia punya new model tu, flagship model tu keluar setiap tahun. Sebab dari segi capitalism, memang dia perlu ada growth. And growth yang dia nak tu adalah melalui consumption. Kita kena continue to consume. Walaupun handphone ni masih elok lagi, kita akan cari alasan, oh dah tak ada AI. Dulu handphone lama, handphone ini flagship juga tahun lepasnya. Tapi handphone baru, oh ada AI. Dia buat market. Kalau you tak ada AI yang feature ni, you tak berjaya dalam hidup. Itu marketing dia. Sebab tu saya selalu cakap, you as a person bergaduh dengan marketing, sales, dengan people yang nak suruh you beli. Tapi you are alone.
Sebab itulah saya nasihatkan you kena kuatkan diri you. Okey, satu term yang saya suka bincangkan adalah pasal delay gratitude ni. Ini penting untuk orang faham delay gratitude sebab ada orang Delay gratification. gratification betul. Bagaimana untuk melihat perkara ini sebab kalau contoh masa bila pandemik dulu kita keluarkan IC macam-macam air semua ni, so orang punya alasan macam tu, alah kita belum tentu sampai usia 55 tahun, 60 tahun apa semua, bagilah kami keluar. Ini tak apalah, masa tu masa pandemik mungkin ada alasannya. Tetapi alasan yang digunakan itu adalah melihat kepada aspek ini. Bagaimana untuk orang ramai memahami? Adakah cukup rakyat Malaysia memahami berbanding dengan negara-negara lain? Ya, kita boleh bandingkan hutang bandingkan DNK negara lain lebih tinggi dan sebagainya. Tapi pemahaman kadar celik kewangan itu, memahami bahawa untuk memiliki satu kesenangan itu ada tempoh tertentu yang kita boleh capai. Bukan sekarang, kalau kita lihat ni, kita perlu simpan dahulu supaya ada satu usia, satu had. Di situlah kita boleh belanjakan pada certain amount. Adakah cukup rakyat Malaysia fahami aspek ini? Belum cukup lagi. Selalu kita cakap pasal EPF, cakap pasal KWSP, mesti akan cakap pasal benda yang Najib cakap tadi lah. Dia akan kata pasal tak tahu ajar bila. Tapi saya akan tanya balik. Betul kita tak tahu ajar kita balik. So let's say lah, you umur 40 tahun sekarang ni. You kata tak tahu ajar bila, nak pakai sekarang, nak habiskan semua sekarang. Sebab takut meninggal dunia, contohnya sebelum umur 55, umur 50 dah meninggal. Dia akan katalah, ramai orang dah meninggal dunia, kawan-kawan. Dia pakai anecdotal evidence, maknanya satu dua contoh. Macam ni kita nak lawan. Kita kata balik, life expectancy untuk Malaysia sekarang ni, untuk lelaki 73, dan untuk perempuan 76, 77, 78. Dia dah berubah-ubah kan. Tapi kalau you seorang lelaki dan di Malaysia, you boleh expect lah. Tak boleh jamin, tapi you boleh expect boleh hidup sampai 73 tahun. Maybe awal sikit, maybe lambat sikit. So persoalan dia balik adalah, kalaulah kita benarkan pembelajaran semua pada sekarang, kita apalah, since kau dah kata macam tu, tolong spend semua duit you, KPSP semua kosong. Pada time you umur 55, hidup lagi. So pening lah. Persoalan ni sekarang ni, you nak susahkan siapa? You nak susahkan kerajaan. Aku akan kata, kerajaan tak bantu. Kenapa kasih aku keluarkan dulu? Kau minta itu. Dah jadi pension pula minta. Kenapa tak bantu rakyat, orang tua? Kesian kita orang. Kita tak kerja lama-lama. Bila kita nak ada tanggungjawab ke atas diri kita sendiri? Sampai bila kita nak salahkan orang lain, terutama sekali kerajaan dah buat macam ni, kau marah waktu pemuda. Sekarang ni kau dah susah waktu tu, kau marah di kerajaan. Kerajaan pun tak berubah-ubah lah waktu tu kan. Kita PPM pun maybe takkan ada lagi pun memerintah pada waktu tu. Kau dah marah PM yang, aku tak tahu apa-apa. Aku baru je jadi PM 2 tahun lalu. Waktu kau minta keluar duit KPSP itu lah 20 years ago. So macam mana sekarang ni? So sama jugalah dengan situasi di mana dia akan salahkan, dia akan minta anak-anak dia bantu dia. So dah jadi masalah lain pula, sandwich generation. So anak-anak tu pun ada plan-plan untuk hidup balik, untuk hidup dia punya, untuk lalui kehidupan dia. Dia pun ada cucu juga. So masalah ni, tapi masalah kewangan kita yang tak bertanggungjawab ke atas diri kita ni akan menyusahkan ramai orang. Sampai bila nak susahkan orang lain ni? Lagi 3 minit. Mungkin Faiz boleh kongsikan tips-tips ataupun hack-hack ialah bila lepas musim raya ni mungkin bulan puasa tak banyak belanja, orang kata jimat sedikit, makan pun sekali, mungkin sahur makan apa yang kita berbuka tadi. Dan tapi bila raya, kejutan daripada segi pengurusan tu, wow, shock. Duit raya, duit makanan raya, nak bagi parents lagi, duit baju raya keluar. Mungkin yang berkeluarga, mungkin bapak macam, wow, kita pun tak nak lah. So, macam peluh. So, macam ni, kita nak get back balik. Okey, kita kena start save ni after dah habis raya. So, apa benda awal ataupun perkara-perkara awal yang sepatutnya individu lakukan daripada segi pengurusan kewangan? Sebenarnya benda ni jangan buat untuk raya sajalah. Kalau untuk raya ni nanti tak tahu, nanti kita akan masalah sama. Sama juga dengan perkahwinan tadi kan. Wedding sekali, perkahwinan tiap-tiap hari. Raya, kehidupan kita untuk simpan duit, nak jaga kewangan ni pun kena dilakukan setiap hari. Untuk raya punya pembajakan ni, kita boleh gunakan dia sebagai 30%. Contohnya bajet 50, 30 dan 20. 30% tu adalah untuk leisure, untuk keseronokan. Boleh. Maknanya kalau dah belanja untuk raya, dah beli lansir baru, dah bagi duit raya banyak-banyak, maybe tak allocation untuk pergi makan angin, ambil daripada 30% tu. So, kena balance kat sini. Yang 20% savings tu, jangan kacau langsung. Dan 50% pula adalah untuk kemewahan hidup. So, kena make sure di bawah kat situ. Kalau terlebih, maknanya kena ambil daripada yang 30%. 50 dan 30 ni boleh tukar-tukar. 20% ni adalah benda yang you tak boleh sentuh langsung. Tak boleh sentuh. Kalau you sentuh, kalau you kata, bolehlah 20% aku nak save 10% lah, 5% lah. You bukan yang agree dengan I. You kaya ke, you tak kaya ke, it doesn't affect me one bit. Yang you akan menyusahkan adalah diri you lagi 20 tahun nanti bila you dah nak retire. Waktu itulah nak menyesal. Whatever pembelajaran yang buat pada tiap-tiap tahun raya tu kan, dah tak ada kena-mengena lah pada umur 55 tahun waktu you dah nak bersara. So janganlah buat macam itu.
Itu penting. Nasihat ni kadang-kadang pedas bila orang dengar kan. Kadang-kadang orang tak nak dengar. Kita faham sebab bila masuk bab kewangan ni sensitivity dia lain sikit. Tapi ini realiti kita kena cakap benda yang pahit ni. Ni juga nasihat kepada diri saya juga. Kadang-kadang kita kalau beli masuk AirTokat ni terlebih AirTokat ni kan. Jadi kita belajar juga apa semua. Faiz banyak memberikan khidmat nasihat ni sebab Faiz sebenarnya pernah cakap perjuangan ni kadang-kadang jadi sukar, jadi lonely. Untuk memberitahu orang, berbuih-buih mulut untuk memberitahu orang bahawa inilah yang perlu dilakukan dengan mudah. Untuk orang laksanakan, dia bergantung kepada ego individu, kemahuan individu itu sendiri. Selepas ini, habis juga rancangan ni, terus kira balik. 20% simpan, jangan sentuh. Lepas tu buat hutang tu tengoklah yang mana boleh tolak dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada orang hutang ni apa tahu nak menutup ni. Bila saya tengok macam kawannya datang tanya khidmat nasihat, wah macam aku tanya sikit sangat kan. Taklah bila saya tengok kan pening-pening macam cuba cerita apa komitmennya. Komitmen saya macam ni. Kadang-kadang ada 3-4 komitmen yang kita rasakan macam tak perlu komitmen ni semua. Cuma boleh potong-potong sebagainya. So dia belajar. Saya pun masih belajar lagi pengurusan kewangan dan sebagainya. Sebab tu penting ada orang seperti Faiz yang dalam avenue di podcast di mana-mana sekalipun memperjuangkan dan juga memperdengarkan bagaimana pengurusan kewangan ini supaya kita faham. Lebih-lebih raya musim perayaan dan sebagainya. Saya dah kurangkan 20% daripada beg kuding saya lah seperti yang nasihat oleh Faiz ni. Pakai baju sama yang lepas ni apa semua insya-Allah. Okey, kita sama-sama mengurusan kewangan lebih baik Nina, bukan saja untuk hari raya tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Itu adalah konten untuk pantau belanjawan pada waktu ini Nina. Dan kami nak ucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Dina Rosman dan Najib Arif. Kita jumpa lagi. Bye.